Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa zakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma razuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala zakaru lin Nabi sallallahu alaihi wasallam naumahum 'anis salati faqala innahu laysa fil naumi tafritun innamat tafritu fil yaqazah fa idza nasiya ahadukum salatan aw nama 'anha falyusalliha idza dzakarahu hasanun sahih. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, para sahabat telah bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan mereka tertidur menyebabkan mereka terlanggar waktu solat. Lalu Abu Qatadah bertanya, lalu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu laisa fil naumi tafritun innamat tafritu fil yaqazah. Sesungguhnya tidur tidaklah pada tidur itu merupakan perkara yang melampau, tapi yang melampau itu adalah apabila kamu meninggalkan solat ketika kamu tidak tidur, ketika kamu sedar. Fa idza nasiya ahadukum salatan aw nama 'anha falyusalliha idza dzakaraha. Lalu apabila seseorang kamu lupa semayang ataupun tertidur daripada semayang, maka hendaklah dia tunaikan semayang itu apabila dia ingat. Hasanun sahih, hadis hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, pada malam ni kita bertemu di masjid ni untuk kita kuliah maghrib pada malam ni. Mudah-mudahan kuliah maghrib kita pada malam ni diberkati oleh Allah SWT, insya-Allah. Para hadirin sekalian, Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala dah bagi pada kita ni, kalau kita kaji betul-betul, kalau kita mengkaji secara mendalam, kita akan dapati banyak ilmu yang kita boleh korek, banyak ilmu yang kita boleh keluarkan dan kita boleh gambarkan kepada manusia. Bahkan kalau kita perhatikan, semua ilmu yang ada atas muka bumi ini sumbernya adalah wahyu. Wahyu itu sama ada daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada nabi-nabi sebelum ini. Yang pastinya ilmu-ilmu yang ada atas muka bumi ini asas-asas puncanya datang daripada Nabi Adam alaihi salam. Wahyu juga. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Telah mengajarlah Allah Ta'ala kepada Adam AS segala nama-nama. Ada sebilangan manusia dia kagum dengan Plato, zaman Yunan terdahulu, zaman sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang katanya Plato ni dia ada tulis banyak karya-karya falsafah. Di kalangan ilmuwan-ilmuwan sendiri mengkaji siapa dia Plato, ada sebilangan pengkaji mengatakan Plato itu adalah Nabi Idris alaihi salam. Sebab Yunan ni dia bukan kecil, dia besar. Antara kawasan-kawasan Yunan ni adalah Mesir pada zaman tu, dan Nabi Idris berada di situ. Kemungkinan Plato itu adalah Nabi Idris, mungkin, confirm Allah alam lah. Ada pula orang nama Sokrates. Sokrates ni katanya dia tu adalah Luqmanul Hakim. Yang kisah Luqmanul Hakim ni ada di dalam Al-Quran. Daripada ilmu tu dia merebak dalam sejarah umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ni tak kurang berkembang kecuali selepas zaman Abbasiyah. Sebab dalam sejarah Islam, pemerintahan Islam ni lepas wafatnya Nabi naik sahabat. Dia panggil Khulafa ar-Rasyidin al-Mahdiyin.
Khulafa ar-Rasyidin al-Mahdiyyin, khalifah-khalifah Islam yang mendapat petunjuk daripada Allah SWT. 4. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Lepas daripada itu naik pemerintah yang bernama Muawiyah. Di situlah bermulanya satu dinasti, pemerintahan secara monarki, yang pemerintahan itu dinamakan sebagai dinasti Umayyah. Lepas itu jatuh Umayyah, naik pula yang kedua namanya Abbasiyah. Jatuh pula Abbasiyah, naik pula satu lagi namanya Osmaniyah. Jatuh tahun 1924 mengikutkan sejarah ni kan. Era Abbasiyah ni ada seorang khalifah Islam, pemerintah pada masa itu, namanya Ma'mun. Bukan Ma'mum, Ma'mun, huruf nun, Ma'mun. Dia ni seorang pemerintah Islam yang dia agak anjal dengan orang-orang bukan Islam. Dia boleh berkawan dengan orang Kristian, dia boleh kawan dengan orang Yahudi. Dia tak seperti mana pemerintah-pemerintah yang lain, menyebabkan dia berkongsi ilmu dengan orang Kristian, dan dia minta orang Kristian supaya terjemah kitab Yunan. Dan dia tubuh satu badan, nama badan tu Baitul Hikmah. Kerja Baitul Hikmah ni, dia panggil padri ke mana ke terjemah kitab-kitab yang ditulis oleh Plato. Republik, kitab Republik tu lah, yang terjemahan Arab dinamakan dengan nama Al-Jumhuriyah. Buku tu, buku Republik Plato tulis lah. Daripada buku tu menyebabkan orang mengkaji falsafah, dan ada diikat dengan kandungan nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Makanya selepas daripada itu lahir tokoh-tokoh hebat di kalangan orang Islam, antaranya Ibnu Sina. Yang Ibnu Sina ni mengasaskan ilmu perubatan di dalam Islam. Orang barat terpengaruh dengan Ibnu Sina sampai dia orang buat medicine ni nama dia Al-Mahdi bin Sina. Al-Mahdi bin Sina. Orang putih nak sebut Al-Mahdi bin Sina berat, medicine dia sebut. Medik itu Al-Mahdi. Mahdi itu nama dia. Imam Ibnu Sina. Pengaruh pemikiran Islam itu berkembang dengan hebat. Maknanya ilmu Islam ni dahsyat. Sebab tu Nabi SAW pernah sebut, al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fahuwa haqqun biha. Hikmah kebijaksanaan itu adalah barang keciciran. Sebenarnya Islam punya tercicir. Orang Islam punya barang Islam, ilmu-ilmu ni orang Islam punya, tapi tercicir. Orang Islam tak pergi kutip, orang kafir pergi kutip, orang barat pergi kutip. Last sekali dia manfaatkan ilmu tersebut, dan dia orang dapat kemajuan. Walhal asal ilmu itu datang dari kalangan orang Islam. Manusia yang mengkaji tentang astronomi, orang Islam. Siapa tak kenal nama Al-Kindi, seorang ulama Islam daripada India. Dia confuse dia, masalah confuse dia ada. Yang boleh nak buat kajian tu kenapa? Nak cari arah kiblat. Dia kata macam mana kita nak semayang kena menghadap arah kiblat. Dok fikir. Last sekali dia ambil benda bulat tu, dia buat tali keliling. Sebab dia cek dalam banyak ayat Quran. Satu, Allah Ta'ala ada hadis kita semayang menghadap kiblat. Ada pula satu ayat yang Allah Ta'ala kata menghadaplah arah mana yang kamu nak, sebab kepunyaan Allah timur dan barat. Coba saya qulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Ayat situ punca kajian. Akan berkatalah orang-orang bodoh daripada kalangan manusia, kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggalkan arah Baitul Maqdis pergi ke arah Baitullah Al-Haram. Katakanlah Muhammad, kepunyaan Allah timur dan barat. Timur barat ni Allah Ta'ala punya. Allah Ta'ala akan bagi hidayah pada siapa yang dia mahu. Dia confuse dalam 2-3 part. Yang pertama, Nabi Muhammad bagi tahu semayang kena menghadap arah kiblat. Ada sejarah pula menghadap arah kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Baitullah Al-Haram. Lepas tu ada satu ayat pula dia kata qul lillahil masyriq wal maghrib, kepunyaan Allah timur dan barat. Lepas tu baca pula satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang witir atas kenderaan yang tak tahu ke mana arah kiblat. Depa sebenarnya macam mana ni semayang ni menghadap kiblat ni, macam mana hukum dia? Dan timbul satu persoalan, macam mana kita nak tahu arah kiblat? Kalau kita duduk kat Mekah, selesai masalah. Dah Mekah tak, ni Kaabah, selesai masalah lah. Ni kalau duduk kat Malaysia, macam mana nak buat? Macam dia duduk kat India, macam ni nak kaji. Last sekali dia ambil benda bulat tu, dia pusing benang keliling. Last sekali dia timbullah satu teori, namanya teori astronomi. Dia buat teori, hebat orang, Al-Kindi. Tapi ilmu tu dimanfaatkan oleh orang bukan Islam, walaupun asalnya datang daripada orang Islam. Ini cerita perkembangan ilmu.
Dan kalau kita kaji, kita mendalam betul-betul, kita akan nampak sebenarnya ilmu ni datang daripada sumber wahyu juga. Dia tak boleh lari daripada kandungan wahyu, ilmu yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi. Ini ilmu Daripada ilmu Islam ni, kita akan dapati bahawasanya asas bagi segala ilmu ni boleh membawa kepada kebaikan dan kerosakan. Betul tak? Ilmu ni kalau silap guna, dia macam pisau Ilmu ni macam pisau. Kalau pisau tu dipegang oleh orang baik, maka pisau tu akan jadi benda baik. Tapi kalau pisau ni dipegang oleh orang jahat, dia jadi jahat. Pisau kalau duduk dekat dapur, yang tu potong bawang. Tapi kalau pisau dipegang oleh pembunuh, itu masalah besar. Jadi pisau tu, tengok siapa yang pegang. So pun juga ada ilmu. Ilmu ni siapa yang pegang ilmu? Ilmu ni siapa pegang? Makanya bila kita perhati, kita kaji, ilmu tu kadang-kadang dia boleh membawa kepada kebaikan, dan kadang-kadang dia boleh bawa kepada kerosakan. Itu ilmu. Dan Allah Ta'ala turunkan wahyu bukan untuk kerosakan. Allah Ta'ala turunkan wahyu untuk kebaikan kepada manusia. Ilmu ni Allah Ta'ala bagi pada Nabi Adam, bagi pada Nabi Muhammad. Quran, hadis tu sendiri nak bagi manusia jadi baik, nak jadi baik. Mana ada ayat Quran kata tak, aku turun Quran nak bagi lingkup? Tak ada. Gila, semua tak ada. Mustahil Allah Ta'ala ni turunkan Quran untuk nak membinasakan manusia. Mustahil. Allah Ta'ala turunkan Quran, Allah Ta'ala turunkan hadis, peringatan pada manusia agar manusia ni buat kebaikan. Bila manusia buat kebaikan, tidak akan berlakulah kerosakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu asas ilmu. Tapi kita tak nafikan memang ada orang guna ilmu untuk buat kerosakan. Memang ada. Yang ini orang yang tidak bertanggungjawab ketika mereka memegang ilmu. Itu kita kena faham. Dan bila kita tengok ilmu Islam ni, dia berkembang. Kalau dalam pengajian Islam lah, macam mana belajar syariah, dia berkembang keluar satu ilmu. Namanya ilmu maqasidus syariah. Ilmu tujuan bagi pensyariatan. Orang kadang-kadang cerita bab semayang, tapi orang tak tahu apa tujuan semayang. Orang kata kita kena mengamalkan syariah, tapi orang tak tahu apa tujuan nak mengamalkan syariah. Apakah semata-mata pahala ataupun ada lebih daripada pahala? Sebab kadang-kadang orang berfikir tau, kalau sekiranya Allah Ta'ala tak bagi, kalau Allah Ta'ala tak buat syurga dan neraka, agak-agaklah kita atas muka bumi ni macam mana? Semayang ke kita ni? Kalau sekiranya Allah Ta'ala tak buat syurga dan neraka, sekiranya ni, yang pastinya dah ada. Contohlah kita buat andaian, fikir terbalik sikit, Allah Ta'ala tak buat syurga dan neraka, Allah Ta'ala suruh semayang ke kita ni agak-agak? Silap rendah tak semayang. Sebab apa tak semayang? Syurga neraka tak ada. Tapi bila ada syurga neraka, baru kita nak semayang. Okey, sekarang ni kita tolak cerita syurga neraka dulu. Cuba kita fikir, kalau sekiranya Allah Ta'ala suruh kita semayang dalam keadaan tak ada syurga neraka, kita semayang ataupun tidak? Kita kena jawab dengan mencari tujuan. Apa tujuan di sebalik semayang itu? Barulah kita ada jawapan. Semayang ni orang dah nampak syurga dan neraka. Sebenarnya semayang ni lebih daripada syurga neraka. Kita semayang ni, dia nak bagi manusia tu dapat ketenangan di dalam kehidupan. Semayang ni nak bagi hidup kita ni supaya aman damai. Sebab tu innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang itu mencegah daripada sebarang kejahatan. Ni Quran aja. Tujuan-tujuan persyariatannya ada. Dan ilmu tu dipanggil sebagai ilmu maqasid asy-syariah. Dalam ilmu maqasid syariah ni, antara yang kita pelajari adalah dua perkara. Yang pertama tujuan, satu lagi dia panggil mekanisme untuk capai pada tujuan. Satu tujuan, mekanisme nak sampai pada tujuan. Ada satu lagi, ana nak pergi ke Kota Baru contoh. Apa mekanisme ana nak pergi ke Kota Baru? Mesti ada kereta. Apa lalu ada? Sama ada Gua Musang ataupun ikut Pulau Terengganu. Rasa terlebih sikit duit, ikut atas terbang. Ataupun rasa nak membazir masa, naik kapal laut daripada Pelabuhan Kelang pusing Selat Melaka, pusing Pah Kelantan. Itu gila lah tu. Itu gila tak agaban lah. Okay, tapi yang pastinya itu semua mekanisme untuk nak capai ke Kota Baru Kelantan. Mekanisme ni pun perlu diambil kira, dan Quran dia menceritakan banyak tentang mekanisme. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah orang kafir hingga tidak berlaku fitnah. Kena perang sebab nak hilangkan fitnah. Malaysia agak-agak kena perang ke tidak? Malaysia tak boleh perang. Kalau perang lagi buat fitnah. Betul tak? Kalau kat Afghanistan, betul, perang untuk menghilangkan fitnah. Di Palestin, perang untuk hilangkan fitnah. Malaysia, perang mendatangkan fitnah. Terbalik. Dia beza. Perang itu mekanisme. Apakah mesti guna perang? Tak semestinya.
Perang ni salah satu mekanisme. Sekiranya dengan cara perang sahaja boleh menghilangkan fitnah, guna perang. Tiba-tiba ada cara selain daripada perang untuk menghilangkan fitnah dan lagi baik daripada perang, guna kaedah itu. Terpulanglah kalau kat Malaysia ni guna demokrasi, pilihan raya, dakwah, ceramah, macam-macam lah boleh buat. Tak larat nak buat lah kalau nak hilangkan fitnah tu kan. Perang tu mekanisme. Dan ayat Quran sendiri kadang-kadang mempamerkan tentang mekanisme yang kadang-kadang kita boleh ikut dan kadang-kadang kita tak payah ikut pun tak apa. Macam perang, nak ikut tak nak ikut tak ada masalah, yang penting boleh hilangkan fitnah. Antaranya contoh kalau dalam Quran dia menceritakan tentang hukum isteri yang nusyuz. Nusyuz, isteri nusyuz ni bukan maksudnya isteri tu berzina. Itu salah satu makna nusyuz. Orang faham seorang isteri berzina dengan lelaki lain. Oh, nusyuz tu salah satu tau. Sebenarnya nusyuz ni ada lagi berat daripada tu. Ada yang simple pun sudah dipanggil nusyuz. Antaranya seorang suami balik rumah, lepas tu nak tidur, dia ajak bini tidur sekali, dia tak mau. Itu pun nusyuz. Itu pun nusyuz dah tu kan. Balik rumah yang amai lah, tidur, tak mau. Sampai tak mau macam tu boleh. Marilah, tak mau. Nak tidur kat bilik lain, kata bini. Yang suami ni malam tu duk fras menungging malam tu. Bukan sekadar fras, menungging pula. Fras. Menungging spoil banyak malam ni. Si suami ni sampai subuh. Orang macam ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah nyatakan la'anallahu wal malaikatu hatta yusbiha. Nabi sallam orang macam ni, malaikat dan Allah akan kutuk dia sampai subuh. Maknanya isteri tu kalau sampai kata, "Yang masuk bilik." Masuklah. Kalau rasa nak tolak malam tu, cakap, "Bang, malam ni ada masalah sikit." Apa dia? Lampu merah. Oh ya ke? Faham lah. Kan? Jangan nak main tak mau memang jadi gaduh, tak elok kan. Bila kita tolak dengan cara yang tak baik tadi, isteri tak ditolak secara tak baik, dalam keadaan suami tu pula fras sampai ke pagi, tindakan itu dipanggil sebagai nusyuz. Dipanggil. Macam mana nak menghadapi orang yang nusyuz? Quran dia sebut. Allah Ta'ala sebut nusyuz ni macam mana nak hadapi perempuan nusyuz. Antaranya Quran ajar kita tak bercakap dengan dia. Antaranya kita renggang daripada tempat tidur dia. Ada pula yang terakhir sekali, pukul mendidik tau, bukan pukul bagi sakit. Pukul sampai kawan tu keluar nampak bilung pipi. Yang tu itu bukan pukul mengajar tu, itu pukul bagi sakit tu kan. Tak betul tu kan. Kita ni kalau marah macam mana pun hindarkan daripada memukul muka. Iza daraba ahadukum falyajtanib alwajha. Apabila seorang itu memukul seorang yang lain, hindar daripada pukul muka, jangan pelempang. Pukul lah kat bawah ke tangan ke apa-apa, tapi kepala muka jangan. Pam sebiji berpusing pada budak tu. Pusing kan. Besar-besar jadi bodoh. Salah kita juga pelempau kan. Masalah tu. Jadi pukul tu apakah satu-satunya mekanisme? Tak. Kalau sekiranya ada cara lain selain daripada pukul, guna cara lain. Zaman moden ni tak macam zaman dulu tau. Zaman moden kita tak payah guna pukul untuk nak mendidik isteri. Antara cara lain adalah ajak pergi shopping. Agak-agak malam tu lah orang rumah macam mana tahu je buat spoil boleh. Kita macam mana aku nak didik bini aku ni. Fikir-fikir last sekali kita pergi office, sebelum balik kita SMS, yang standby, kita nak pergi shopping. Dekat mana bang? Tesco kat belakang. Contohlah kan. Contoh. Boleh apa masalah? Sebab orang perempuan dengan shopping kan dekat. Orang perempuan share dengan shopping cukup dekat. Betul. Nak banding dengan benda lain lah. Betul. Orang perempuan dia tengok barang, spoil banyak. Anda belajar Azhar dulu, ada satu tempat tu. Tempat tu satu gudang, dia panggil Al-Usfur. Al-Usfur ni tempat orang jual barang-barang belian ni. Bukan belian juga, batu apa tau, dia proses-proses macam-macam dia buat. Dia buat meja daripada benda tu, dia buat lawa lah macam-macam. Kita duduk kat Azhar, ada 12 orang ustazah menjumpa kita. Ustaz, boleh tak jadi mutawif? Kita ingat mutawif ni pergi ke Mekah je, kat Mesir pun ada. Nak bawa dia pergi mana? Pergi Usfur. Ana tak pernah sampai Usfur. Sampai-sampai dekat tempat Usfur tu, ana terkejut sebab banyak sangat perhiasan-perhiasan yang diperbuat daripada batu tu. Lawa-lawa. Tapi kita orang lelaki tengok tak ada perasaan. Tak ada apa. Boring lagi ada. Kita pun tengoklah, nak keluar, minum teh kat luar. Yang muslimat ni, ustazah-ustazah ni, 12 orang tu dia tengok 4 jam tak puas hati. 4 jam tak habis lagi.
Dia berjalan, kita tengok. Lepas tu 4 jam ni. Balik relax Ustaz. Sikit lagi. Padahal 4 jam dah. Dia syok tau, dia layan tengok benda tu. Orang lelaki kau siapa? Orang lelaki lah. Orang lelaki tengok barang kemas, tak boleh hello langsung. Dia tengok, buat apa? Orang lelaki, orang perempuan kau jangan. Saya ingat dia kan. Orang lelaki dengan orang perempuan bercinta. Orang lelaki nak mempengaruhi perempuan, dia beli bunga. Yang dia bagi kat awet dia, ambil lah bunga. Isi hati I kepada you. Kata ni si balak poyo tu. Ambil lah. Yang perempuan dia dapat bunga, dia meleleh-helio dia. Padahal bunga bukan kenyang pun. Apa? Kenyang ke makan bunga? Bunga dapat letak 3 hari lagi habis. Tapi dia, orang perempuan dia feel tau. Dia punya fana dia lain. Dia tengok bunga dia, balak ni syokkan aku. Dah buaya semua tu. Boleh percayalah buaya tu kan. Sebab apa? Sebab perempuan punya psikologi dengan lelaki punya psikologi tak sama. Dia beza tau. Memang beza kan. Sebab itu, kalau kita tengok zaman moden sekarang ni, orang perempuan ni kadang-kadang kita boleh tegur, tak semestinya dengan pukul. Walaupun kurang kata pukul, tak semestinya pukul. Kita rasa zaman moden ni kita boleh nak didik isteri kita dengan ajak pergi shopping. Ajak pergi shopping, susah apa? KL ni, sampai pagi punya shopping pun ada. Namanya Uptown. Betul kan? Kat KL lah, kita kat Selangor, Malaysia ni lah. Tempat lain wallahualam lah. Kalau KL ni, pas pagi ada, pas subuh ada shopping. Uptown tu apa, pukul 4 pagi buka lagi. Uptown tu kan, aku tahu sebab aku pergi pukul 4 pagi. Aku tahu tu. Kan? Kita boleh nak didik isteri tu menggunakan style sebegitu. Supaya juga dalam isu yang baru orang bincang tentang seorang lelaki dan seorang suami isteri pukul anak dekat Sweden. Itu isu dia lah kan. Pergi pukul anak, yang kau tahu negara tu ada masalah bab tu, yang kau pergi pukul tu apa? Memanglah ada hadis Nabi kata tak semayang anak ni berapa orang boleh pukul. Syekh, Nabi ajar tu mekanisme. Dia bukan satu-satunya mekanisme. Dia adalah salah satu mekanisme. Bukan mesti guna. Tak, bukan macam tu. Macam perang, mesti perang. Tak, Malaysia mana ada perang. Faham tak? Jadi dekat sana nak didik anak tak semayang, janganlah pukul. Kalau anak lah, ajak main game. Lagi best. Ajak main game. Bang, yang jom kita main game. Sonok budak tu. Kalau abang tak semayang, tak ada main game. Cakap ke dia kan, semayang lah dia. Mekanisme tu macam-macam. Anak, kalau gerak anak-anak yang bersulung tu lah, yang besar tu kan, ajak semain subuh, nak gerak semain subuh, anda pergi cium pipi. Pergi cium pipi, kita kalung-kalung, bangun semain subuh. Kalau pun terlihat maka, cium sekali lagi. Cium sekali lagi, dia pun celak, kita peluk, dukung-dukung pergi bilik air, dia mandi. Main subuh dia. Tu anak kita, anak-anak lah, anak orang ada cara dia kan. Ada anak dia tak boleh macam tu, kena penjempak sampai tunggil bawah jatuh bawah katil. Tengok, buang orang tak ada marah, saya pak bom tu jatuh bawah katil kan. Dia pun bangkit sampai subuh. Maknanya mekanisme ni sesuai dengan siapa yang kita berhadapan. Betul tak? Kalau negara-negara macam Sweden, kita dudukkan negara Sweden lah sebagai contoh, macam itulah negara yang tak boleh macam tu, yang tak boleh step pukul, jangan guna pukul. Ada cara lain, guna cara lain. Dan saya rasa kat Malaysia ni banyak cara yang lebih berkesan berbanding pukul. Lepas tu yang Nabi Muhammad SAW kata, memang sesuai zaman tu. Padang orang Arab. Arab ni keras tu. Arab ni keras. Anak belajar 2 negara, Pakistan, Mesir. Tengok perangai Pakistan, tengok perangai Mesir, teman-teman. Keras tu. Orang Arab, orang Pakistan bergurau, ketuk kepala. Orang Melayu ketuk kepala, makan penjepok lah. Silap banyak lah. Betul. Naik satu bas kali ni nak pergi kuliah, nak tebas tu, tiba-tiba ada seorang kawan anak ni, orang Pakistan ni, dia pegang dia punya buku nota tu, kulit keras tu. Kita buku nota ni spoil lah. Dia buku nota kulit keras yang besar tu, baca buku nota. Tiba-tiba dia nampak kawan dia kat depan. Kawan aku ni, dia ambil buku tu, dia pergi dekat ketuk kepala, buat macam tu. Anak tengok, astagfirullahalazim. Kita astagfirullahalazim. Yang kawan ni ingat nak marah, dia paling tengok, wih kawan aku, la ilah, dia boleh bergurau Syekh ketuk kepala, main-main kau. Pakistan fine lah budaya dia. Itu budaya orang Pakistan. Dia tak serupa dengan budaya kita orang Melayu, tak sama. Anak pergi masa belajar Pakistan, nak tengok orang Afghanistan. Jadi kat Pakistan ada satu tempat nama Sarafgot. Sarafgot ni tempat geng-geng orang Afghanistan masa zaman perang Soviet, diorang lari duduk pergi kat Karachi. Jadi masa tu presiden Pakistan namanya Ziaul Haq, dia sediakan satu tempat untuk orang-orang daripada Afghanistan duduk kat situ.
dapat nama Sarfgood. Itu semua orang Afghanistan. Padahal Pakistan, negeri Pakistan, tapi orang Afghanistan saja duduk situ. Kita pergi situ, kita tengok style beragama orang Afghanistan. Oh, beragama orang Afghanistan ni keras. Anak pernah tengok, dia tengok anak dia tak sembahyang. Dia tangkap anak dia, anak lari, dia pegang anak dia yang kecil tu. Anak agak-agak, anak lah 3 tahun, 4 tahun macam tu, agak-agak anak. Dia pecah selipar, dia pelempang anak dia pakai selipar. Anak tengok istighfar, astaghfirullahalazim. Dia boleh pecah selipar, lepak atas muka kawan tu. Woi, kita pelempang pakai tangan tau, dia rembat pakai selipar terus. Atas muka, perpak bagi kan. Budak tu menangis-nangis, tapi tak ada apa orang Afghanistan ni. Memang budaya yang keras. Belajar kat Pakistan, duduk dalam kelas, kita duduk bawah macam ni lah, ada meja. Yang seorang Pakistan duduk ke depan, dia mengaji. Tiba-tiba rasa nak buang air, dia pun bangkit. Dia tengok orang macam soft tu, dia pergi, dia tekan kepala kita. Tekan. Kita duduk baca buku kan. Tengok kepala kan. Kita tengok muka Muhammad ni bukan penyepok apa kan. Orang Afghanistan, dia okey, kita tak boleh. Orang Melayu tak boleh, sebab budaya kita tak sama. Dia punya style keras, kita Melayu agak lembut sikit. Kawan Nana seorang pergi Pakistan, niat nak belajar tu niat yang ketiga. Niat nombor 1 nak kahwin dengan orang Pakistan. Hebat. Dia duk layan dalam filem Hindustan, duk teringat Aishwarya Rai, Kajol, Rani Mukherjee, mampu lah. Pergi-pergi tengok, kena kahwin dengan Pakistan ni. Pergi Pakistan, niat nombor 1 nak kahwin dengan orang Pakistan. Belajar, niat nombor 3. Belajar tu niat nombor 3. Dah niat nombor 1 nak kahwin Pakistan, dapat sungguh lah minah Pakistan. Dapat sungguh, alhamdulillah lah. Tak apalah, tafadhal lah. Macam mana jodoh dia kahwin Pakistan. Balik Malaysia, kita pun lama tak jumpa. Bila balik, kita pula balik ke Malaysia, jumpa hamba Allah ni, sembang dengan dia. Macam mana Syekh ke Pakistan? Okey. Dia kata apa? Biarlah aku orang yang pertama dan orang yang terakhir kahwin dengan orang Pakistan. Kita berkata celaka kau. Kau kahwin, kau nafi hak kami pula kan. Dia kata apa? Bukan masalah tu Syekh. Ana duduk kat rumah ni dengan bini kita Pakistan ni, dia bergurau dengan mak kita, style dia lah. Macam mana? Tu lah, ketuk kepala, mampus. Pada dia tu romantik lah tu. Kita romantik apa macam tu kan? Dia tak sama Syekh, budaya kita tak sama. Kita punya attitude lain, dia orang punya attitude lain tu. Kadang-kadang Nabi duk kata kufuk-kufuk tu ya juga kan. Kufuk bukan kupu-kupu, kufuk. Kufuk ni ngam lah, orang Melayu kita panggil ngam. Orang Melayu ada satu pepatah, bagai pinang dibelah dua. Bahasa Arab panggil kufuk, dia panggil. Kufuk tu macam-macam, antara kaya dan miskin. Ada lagi antara budaya dan budaya. Kalau kita rasa nak kahwin dengan orang Arab, kita kena check budaya dia. Kita boleh pergi tak budaya itu ataupun tidak. Orang Arab ni jadi budaya dia tak serupa dengan budaya kita orang Melayu. Nampak? Jadi bila kita cek budaya orang Pakistan, budaya orang Afghanistan, budaya orang Arab, dia agak keras. Makanya tidak heran Nabi Muhammad yang di kalangan Arab, dia sebut kalau sekiranya kamu nak tegur anak kamu yang tak semayang, pukul. Fine, betul. Sesuai dengan berlaku pada zaman Nabi SAW. Apakah mesti kita kat Malaysia nak buat? Tak semestinya. Mungkin ada cara yang lebih berkesan, guna cara yang berkesan itu. Tu baru betul. Yalah, masalah kawan kita dah buat silap tu, silap lah. Dan kalau nak balik Malaysia tu, elok balik Malaysia lah. Cumanya anda nak bagi tahu sebagai ilmu, kita kena pandai berinteraksi dengan syariah. Kena pandai bila kita berinteraksi dengan nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu satu hal lah. Yang kedua ni ada satu lagi isu berat berkait dengan seorang isteri kepada raja. Naik mahkamah lah macam mana, terus bumbang. Jadi isu. Dia pun pergi ke mahkamah, minta lah hak dia, tapi hak dia dinafikan. Keluar pula geng fatwa-fatwa ni pula, fatwa-fatwi ni buat keluar fatwa. Geng fatwa-fatwi buat keluar fatwa. Dia kata apa? Dia kata sebenarnya ni talak itu tidak sah. Poin dia senang Syekh. Yang pertama, talak ketika pemberi talak si lelaki itu tidak sedar, maka talak itu tidak sah. Talak si pemberi talak dalam keadaan dia tidak sedar, maka tidak sah. Agak-agaklah kalau kita ni tidur mimpi talak bini. Contoh, bangkit bini kat tepi, talak you, lepas tu rebah balik. Dia mimpi bagi talak. Yang isteri dengar, sebut talak agak-agak talak tu jatuh tak? Talak tak jatuh tau. Sebab apa? Mimpi. Adapun talak ketika dia mentalakkan itu, dia dipaksa. Ambil pistol letak kat dahi. Kau talak bini, tidak kau tembak.
Agak-agak dah kata talak tak nak. Kau gila kata tak talak. Kalau kata tak nak talak, bocor kepala otak kau. Betul tak? Last kali talak. Tapi dalam keadaan terpaksa, talak tak jatuh. Talak tak jatuh sebab dalam keadaan keterpaksaan. Nampak ungkapan dalam keadaan keterpaksaan, ungkapan itu tidak diambil kira. Hatta sebut kalimah kufur sekalipun tak kafir. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dia kena tindas, dia kena tekan. Bila tekan, dia tak tahan sangat, kafir. Sebut kafir, aku jadi kafir ni. Aku jadi ikut Lat wal Uzza, aku tak sembah Allah Ta'ala. Dia kata macam tu. Lepas tu kawan kafir, lepas dia pergi jumpa Nabi Rasulullah, aku sebut kafir aku ni. Kalau Allah Ta'ala turun Al-Quran, walakinna qalbuhu mutmainnun bil iman, hati dia kekal dengan keimanan. Maksudnya kalau keterpaksaan diungkapkan di lidah tidak diambil kira, walaupun melibatkan akidah sekalipun. Ini kan pula dalam isu talak. Nampak? Lagilah tak jatuh. Kalau orang tu terpaksa menyebut talak tak jatuh. Lebih lagi kalau ketika orang tu sebut tak sedar, lagilah tak boleh. Entah sebut dok tu. Masalah dia. Okeylah kalau sebut sungguh, dalam keadaan sedar sungguh. Contoh, macam mana perempuan tu tidak ternafi hak faraid. Perempuan tu tidak boleh dinafikan hak faraid. Dia dalam Islam ni, kalau kita bincang, ada satu tajuk dia panggil hilah. Hayal. Terjemahan Melayu hilah. Islam ni dia ada bahas tentang hilah yang dibenarkan, hilah yang diharamkan. Hilah yang dibenarkan ni macam mana selalu cerita kat sini. Kita ni tengah duduk, ada orang berlari depan kita. Kita pun tengok orang lari. Lepas tu kita pun berdiri, datang pula tukang kerja lari depan kita. Orang tu tanya, Ustaz nampak tak ada orang lalu depan Ustaz tadi? Ana pula pergi jawab, semenjak ana berdiri, ana tak nampak lagi orang lalu depan ana. Menipu agak ayat tu. Tak menipu. Sebab apa? Sebab dia kata semenjak aku berdiri. Yang dia tengok masa duduk. Faham tak? Itu bukan menipu. Dia panggil helah. Helah dibenarkan di dalam Islam. Siapa buat? Abu Bakar As-Siddiq buat. Bila masa Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi pergi hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang Arab ni dia dah isytihar tau. Orang Arab isytihar. Siapa yang tangkap Muhammad, kita bayar duit, bla 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 bla. Oh, seronoklah bapak Arab Badui tampak Muhammad dapat duit ni. Cari Muhammad. Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, dia ikut laluan yang lain. Penat berehat ke satu tempat, R&R, rawat dan rehat. Terbaring Nabi Muhammad, duk terbaring tu, Abu Bakar duk jaga Nabi Muhammad. Datang seorang Badui ni pula, dia kenal nama Nabi Muhammad, tak kenal muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok Nabi Muhammad duk terbaring, dia pergi tanya Abu Bakar, siapa orang tu? Abu Bakar kata apa? Huwa al-hadi. Dia adalah petunjuk jalan. Yang Badui kata, okeylah, dia ni tukang bawa orang jalan. Abu Bakar maksudkan bukan tunjuk jalan nak pergi ke Madinah tu. Maksud dia petunjuk jalan ke syurga. Faham tak? Itu bukan menipu. Itu panggil berhelah. Helah dibenarkan di dalam Islam. Boleh. Ilmu helah ni wajar digunakan oleh mereka-mereka yang nak berkahwin ramai. Bagus. Ilmu helah. Betul. Orang nak kahwin kena belajar ilmu helah ni. Betul. Nak menipu tak boleh. Kahwin contohlah 2-3. Ada seorang kawan tu, dia kahwin 2 Syekh. Kahwin 2. Yang kita pergi tanya dia, ni Ustaz pergi tak rumah bini nombor 2? Mau tanya soalan. Dia kata apa? Dia kata kalau tak pergi rumah bini nombor 2, itu takut bini. Kalau pergi takut Allah, dahulukan takut Allah. Dia kena pergilah. Kata kan. Aku tu Ustaz tu. Ada pandai Ustaz-Ustaz ni. Kita dia. Orang ni contoh bini ramai, contoh. Bini 4 contohlah ni. Bini nombor 1 marah. Nak gimana kalau orang ramai? Allah spoil kita ni nak pergi rumah bini nombor 2. Contoh, bini dah marah, kita sudah. Kalau bagi tahu betul dia marah. Kita cakaplah, aku nak pergi masjid. Nak pergi mana tu? Nak pergi masjid. Ulang, pergi masjid 4-5 kali. Nak pergi mana tu? Masjid. Aku cakap masjid kan? Ya kau tu. Yalah, pergi lah. Kita pergilah masjid. 2 minit dah lah. Dia datang masjid, tengok masjid, lepas tu turun sambung pergi rumah kawan tu. Nipu ke? Tak menipu. Tak menipu. Dia panggil berhelah. Helah dibenarkan tau. Helah dibenarkan di dalam Islam. Betul. Ini semua tak ada masalah apa pun di dalam Islam. Bahkan benda tu pernah juga dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pinang Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ni masa suami dia meninggal,
Bila orang perempuan di dalam iddah, haram kita pergi pinang kawan tu. Tak boleh. Look, dalam iddah kita pergi ngorat lah. Oh, silap banyak. Haram tak boleh. Tapi Ummu Salamah, isteri dah, suami meninggal, Nabi SAW pergi tanya soalan. Dia tanya, ni macam mana suami meninggal? Dia kata, aku tak pernah jumpa suami yang lagi baik kecuali ni lagi baik. Tak jumpa suami baik macam ni. Katanya Ummu Salamah. Nabi SAW kata, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pada kamu suami lebih baik daripada suami kamu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi suami kepada kamu yang lebih baik daripada suami kamu. Faham lah, automatik faham. Nabi lah, siapa lagi? Kan? Automatik. Nampak? Ayat berhelah. Apa lagi? Seorang ulama, Ibrahim An-Nakhai. Bukan Ustaz Nakhai, tu orang lain. Ustaz Nakhai itu cerita lain. Jadi Ibrahim An-Nakhai, ulama tabi'in hebat, alim kabir. Ibrahim An-Nakhai ni, dia ni tok guru besar loh. Duduk dekat rumah, orang hari-hari datang tanya hukum, nak berubat macam-macam, sampai dia jadi tension. Sakit jiwa dia ni. Aku nak sembahyang sunat pun tak sempat. Dah sekali dia fikir-fikir, dia kata pada anak ni, kalau orang tanya kat mana Ibrahim, cakap Ibrahim indal masjid. Ibrahim kat masjid, cakap dia. Jadi orang datang rumah, dia Ibrahim kat masjid, orang pergi cari kat masjid, padahal dia bukan kat masjid, dia kat dalam bilik sembahyang dia. Masjid bahasa Arab, makna Melayu tempat sujud, tu makna Melayu je. Makna betul lah, masjid dalam rumah dia lah, bukan masjid tu. Orang mencari masjid, tengok tak ada balik, dia boleh sembahyang sunat. Nipu ke? Tak, itu bukan menipu, helah. Helah dibenarkan di dalam Islam. Ini bentuk helah dibenarkan, tapi ada helah yang diharamkan. Itu kita tak nafikan. Contoh helah yang diharamkan mana? Contoh, antara helah yang diharamkan adalah tindakan Bani Israel yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata, Bani Israel, kau tak boleh semayang, kau kena semayang pada hari Sabtu dan tak boleh bekerja. Hari Sabtu tu hari semayang, kerja tak boleh, cari. Orang duduk tepi laut, duduk nelayan tangkap ikan. Tangkap ikan hari lain, ikan tak keluar. Bila hari Sabtu nak pergi semayang, ikan melompat-lompat. Sakit jantung tak ada pasal-pasal. Sakit tension dia, kenapa pula ikan time ni keluar. Ikan cerdik macam mana? Ikan jenis tak makan kangkung semua pandai. Ikan makan kangkung dia tak pandai. Kan? Macam mana kan? Jadi ikan tu melompat-lompat, dia dah sakit jiwa tu. Sudahlah, cuma ikan time ni lah pergi keluar, dah sakit jiwa. Orang Bani Israel ni fikir macam mana nak buat. Fikir. Macam ni lah, kita buat saluran air pada hari Jumaat. Hari Sabtu ikan masuk, hari Ahad kita pergi kutip. Pandai Bani Israel ni. Dia buat lah. Dia buat macam tu. Tindakan itu dimurkai oleh Allah. Allah Ta'ala kata, kunu kiradatan khasiin. Allah Ta'ala cela, Allah Ta'ala jadikan mereka sebagai beruk. Nasib baik Allah Ta'ala tak buat pada umat Nabi Muhammad. Kalau tidak, mampus kita. Mari semayang Isyak hari ni, habis semayang ni pergi lepak kedai kan, pergi tengok habis jadi buruk. Spoil banyak tu kan. Nasib baik Allah Ta'ala tak buat pada umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah Ta'ala murka dan Allah Ta'ala sumpah mereka jadi buruk? Sebab mereka berhelah. Helah yang dilarang di dalam Islam. Nampak? Itu helah yang dilarang. Apa lagi helah yang dilarang? Nabi SAW pernah pergi ke satu kawasan, dia panggil Khaybar. Orang Khaybar ni, dia ada satu keistimewaan. Dia orang tanam kurma dia orang mesti sedap dan kualiti tinggi. Kurma grade A. Ini Yusuf Toyib pun tak boleh makan. Punya sedap kurma dia. Pergi-pergi tu, Nabi Muhammad makan kurma. Nabi kata, kurma korang sedap, macam mana korang berurus niaga dengan negara lain, dengan tempat lain tentang kurma? Kata orang situ, kami berurus niaga dengan orang lain, kami bagi kurma kami ni 1 kilo, orang sana bagi 2 kilo, sebab kurma kami baik. Jadi umpama dengan kurma 2 kilo yang tak baik lah. Nabi kata, jangan nak buat, itu riba. Jangan nak buat dah, itu riba. Sudah, macam mana nak buat? Senang je cara dia. Ambil kurma ni, kurma yang baik ni, kamu jual dengan harga 2 kilo. Maknanya bayar dengan duit tu, harga seperti mana kau beli 2 kilo. Dapat duit, lepas tu beli pula kurma 2 kilo. Mengelak daripada riba. Nampak? Dia panggil helah. Helah yang dibenarkan di dalam Islam. Orang perempuan pakai gelang emas, pakai rantai emas, subang emas, pergi kat kedai emas tengok barang kemas. Lawa dia pun sweet bang. Lawa bang. Yang suami datang cakap, celaka, menyesal aku lalu kat sini. Tu suami kan. Macam mana nak beli? Dia pun tengok 1,500, contohlah ni, murah sangat lah tu, 1,500. Dia pun tanya tuan kedai, toke, ini berapa ni? Ni tak elok ni.
Yang token tu pun dia ambil teropong kecil, pusing-pusing tengok. Oh, RM1,000. Okey, macam ni, trade in. Ambil emas ni, dia bagi emas yang tak baik tadi tu, dia pun tambah RM500. Tak boleh riba. Tak boleh, itu boleh jadi riba. Tapi boleh tak mengelak? Boleh. Macam mana nak buat? Helah. Helah yang dibenarkan dalam Islam. Macam mana helah yang dibenarkan dalam Islam? Caranya adalah kita jual dulu RM1,000. Mas tu yang tak elok, jual, bagi RM1,000, dia bagi RM1,000. Kita pun ambil RM500 tambah, beli barang RM1,500. Saya masalah. Serupa je. Natijahnya serupa, tapi mekanismenya berbeza. Nampak tak? Dia panggil helah. Helah yang dibenarkan di dalam Islam. Nabi Ayub alaihissalam, isteri jaga dia ni sakit tau ni. Kulit ni jadi buruk tau. Kudis sampai berbusuk. Isteri ni cakap dalam hati ni, Allah, apalah suami aku macam ni. Minta-minta. Hati cakap nak cerai, nak minta cerai. Kan Nabi ni dia tahu isi hati manusia. Dia tahu isi hati isteri dia. Dia dah marah. Dan Nabi Ayub AS pergi bercakap, kalaulah aku baik, aku nak sebat bini aku 100 rotan. Dia cakap macam tu boleh. Bersumpah nak pukul isteri 100 rotan. Sebab niat dia tadi. Baik sungguh. Bila baik? Nak sebat 100 rotan sebersalah pula jadi. Dia jaga aku pula nak rembat kawan ni. Oh, tak kena banyak. Macam mana nak buat? Allah Ta'ala turun satu firman pada Nabi Ayub, kau tak payah sebab 100 rotan. Kau ambil 100 jerami tu, 100 tu, kau pukul sekali, berat. Itu pun dah macam 100 rotan dah. Nampak? Itu berhelah. Dibenarkan di dalam Islam. Nampak? Helah yang dibenarkan. Tapi ada helah yang diharamkan dalam Islam. Bani Israel ada helah yang diharamkan. Contoh apa dia? Contoh yang diharamkan dalam Islam, helah yang diharamkan dalam Islam adalah seperti contoh orang nak bayar zakat. Zakat ni dia ada haul dan nisab. Berapa kadar duit yang kita simpan yang tak digunakan selama setahun. Yang pusingan tahun tu dia panggil haul. Tapi kadar tu dia panggil nisab. Contohlah kita letak 30,000 lah nisab. Contoh ni, bukan betul ni. Contoh, anda tak tahu berapa kiraan ni kan. Contoh kita letak 30,000 tidak digunakan. Sampai dekat-dekat dengan pusingan tahun tu, dekat-dekat tu dia kata, nak kena bayar zakat kita ni. Apa tindakan dia? Dia pergi ambil sikit 1,000, pergi shopping. Menyebabkan terkurang daripada 30,000, terkurang daripada nisab. Tak kena zakat lah. Sengaja dia pergi ambil 1,000 tu sebab tak nak bayar zakat. Haprak macam manusia. Contohlah kan. Apa hukum orang sebegini? Orang sebegini tetap wajib bayar zakat. Orang macam ni tetap wajib bayar zakat. Kalau dia pergi mengelak juga bayar zakat dengan kurangkan tadi, hukum dia adalah berdosa. Haram. Nampak hukum Dia panggil helah yang dilarang di dalam Islam. Helah. Dan antara helah yang dilarang dalam Islam adalah seorang suami yang saat-saat dengan kematian dia nak menafikan hak faraid kepada isteri dia, diceraikan. Benda dah berlaku pada zaman Sayyidina Osman bin Affan. Osman dah berlaku tau. Jadi haprak ni bukan sekarang, dulu ada dah. Haprak tadi pakai. Dia tengok bini ramai. Lah standard raja, bukan sekadar bini Syekh, gundik semua dia. Tak guna dah tu kan. Dia ni ada isteri lah sebagai contoh. Isteri berapa? 4 isteri. Dia dah tengok kiraan dia masa dekat-dekat nak mati. Awak nak mati tu buat kiraan lagi. Anak aku berapa dapat? Power matematik baru contohlah kan. Matematik berapa anak dah dapat. Dia kata kalau ada seorang isteri ni nampak gaya ni kena bagi ke dia, anak pula terkurang. Anak pula disayang. Contoh. Dekat-dekat nak mati, okey aku talak kau. Contohlah, dia bagi talak pada isteri tu, menyebabkan isteri tadi tak dapat hak faraid pada jangkaan dia. Benda tu dah berlaku pada zaman Sayyidina Osman bin Affan. Osman mengatakan perempuan tadi tetap mendapat hak faraid. Tindakan yang dilakukan oleh lelaki sebegitu adalah helah yang dilarang di dalam Islam. Tak boleh. Serupalah kes zakat tadi. Nampak? Serupalah isu yang orang bincang ni berkait dengan seorang raja perempuan. Dia berebut lah. Di Malaysia ni semua berebut jadi raja. Dah 2 orang mengaku jadi raja. Sultan Melaka seorang. Anda tak faham. Boleh mengaku jadi sultan Syekh. Sultan. Dia cakap, kita tengok dia main Facebook, kita pun nak ketawa tau. Sebab apa? Kita tengok. Dah anak tak boleh terima satu lah. Kenapa Dr. Asri pergi layan? Itu anak tak boleh terima. Yalah Dr. Asri bekas mufti Perlis pergi tanya dia, kenapa nak jadi raja? Kawan tu jawab berapa? Kawan tu kata, kalau awak nak jadi mufti dalam kerajaan Melaka, kena tolong saya lah. Kepala otak dia berjabul. Ada seorang mufti masuk air kan? Ada seorang sultan mengaku jadi sultan, masuk air sungguh sultan ni. Ada seorang kan. Masalah tu Syekh, masalah.
Ada pula seorang lagi keluar, seorang perempuan mengaku jadi keturunan raja, duduk kat sini ya, Seri Kembangan. Anda tak faham. Lepasnya habis pakat mengaku jadi sultan apa ni. Tengok ada keturunan raja-raja sikit, oh saya raja. Kan? Lepas tu pergi pula ada keturunan megat-megat, raja juga dia pun. Mampus habis pakat jadi raja. Kan? Masalah juga tu. Satu masalah lah. Tapi yang kita nak cerita ni yang berlaku 2-3 hari ni kan. Jadi kita tengok macam mana kes mahkamah. Anak bagi tahu segi roh Islam, kita tak setujulah masalah monarki ni Islam. Anak pribadi anak tolak. Anak tolak sistem monarki. Anak pribadi anak tolak sistem monarki kerana yang pertama Nabi SAW pernah sebut, Nabi kata awwalu man baddala sunnati rajulun min Bani Umayyah. Orang yang mula-mula sekali tolak sunnah aku adalah seorang lelaki daripada Bani Umayyah. Syekh Albani rahmatullah alaih disebut dalam kitab dia Silsilah Sahihah, dia kata yang dikatakan sunnah di sini adalah merujuk pada pemerintahan. Pemerintahan Nabi SAW ditukar kepada pemerintahan berbentuk monarki. Maknanya monarki tidak ada di dalam Islam. Satu. Yang keduanya adalah Nabi SAW sebut idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila disandarkan satu urusan itu bukan kepada orang yang berkelayakan, tunggulah saat kehancuran. Maksudnya pelantikan pemerintah itu berdasarkan kelayakan, bukan keturunan. Jadi monarki tidak ada dalam Islam. Tak ada. Bila tak ada, kita tak payah berjuang monarki. Yang kita nak berjuang hak rakyat dapat. Itu yang digalakkan di dalam Islam. Begitu. Tu anak orang nak marah dia punya pasal lah. Kan? Tapi ramai orang marah kan? Anda peduli apa? Anda cakap lah benda betul ni kan? Cerita. Okey, kita tolak sistem monarki. Tetapi kalau ada hak orang itu, walaupun dia raja, kita kena kata itu hak dia. Apa hak dia? Macam isu mahkamah. Dapat hak faraid. Dia dapat hak faraid, kita kena kata dia dapat hak faraid mengikut kacamata fiqh Islam. Masalah ada pula orang tak bertanggungjawab cakap atas nama Islam, itu masalah dia. Syekh, anda dah sebut tadi kan, ilmu ni macam pisau. Siapa yang pegang? Kalau orang pegang tu orang baik, maka baiklah ilmu tu. Kalau orang yang pegang tu orang jahat, jadi jahatlah ilmu. Orang kadang-kadang baca Quran tapi mempamerkan keburukan. Ada. Zaman Ali bin Abi Talib, Khawarij buat perangai macam tu. Pergi lawan Ali bin Abi Talib, lawan. Dia nak mempamerkan macam dia benar, dia junjung Quran. Quran dijunjung. Siap baca Quran, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Oh, dia baca, power punya ayat Quran. Tidak ada hukum, tu ayat Quran. Ali bin Abi Talib tengok, Ali kata kalimatuhu al-haq wa arada biha batilun. Kalimah itu benar, tapi yang dia nak tu adalah kebatilan. Sengaja gunakan ayat Quran untuk mendapatkan keuntungan. Ini berlaku memang berlaku. Kita nak cerita kejujuran dalam ilmu. Ilmu kena jujur Syekh, ilmu ni. Betul kadang-kadang anak kagum beberapa ulama-ulama di Azhar. Bila orang pergi tanya hukum isap rokok, minta maaf lah isap rokok. Hukum isap rokok. Pergi tanya, apa hukum tadkhin? Apa hukum isap rokok? Syekh ni dia isap rokok. Masa dia tanya tu, tak angkat rokok. Tak macam tu. Yang wartawan pula pergi pandai pergi tanya soalan. Dia dah tanya ramai dah ulama Azhar, Qardawi haram. Tu haram, ni haram. Habis haram. Boleh ke seorang syekh ni dia isap rokok pegang rokok. Syekh, hukum tadkhin? Apa hukum isap rokok? Dia kata haram. Haram ni tangan ni. Cuma ni buat perasaan ni. Dia kata hukum haram lah. Aku isap ke masalah aku. Masalah dia kan. Kejujuran ilmu, amanah ilmu. Betul tak? Dia bercakap dengan amanah ilmu, barulah tak rosak. Orang pada hari ni dia tidak ada amanah ilmu. Itu masalah dia. Dia tak amanah dengan Quran, dia tidak amanah dengan hadis Nabi SAW. Bila merugikan dia cakap lain. Bila menguntungkan dia cakap lain pula. Ini masalah. Kita tak nak cakap keuntungan kita. Kita nak cakap apa keuntungan kepada Islam dan umat Islam itu sendiri. Baru betul. Barulah Islam boleh maju. Barulah kebenaran itu akan tertegak. Barulah Allah Ta'ala turunkan rahmat dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru betul. Tak apalah. Itu isu. Tak masuk kitab lagi. Baru nak masuk kitab. Mau masuk kitab insya-Allah. Tak apa, kita baca sikit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis yang nak bawa ni hadis daripada seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah radhiyallahu an. Abu Qatadah radhiyallahu an ni ulama khilaf nama sebenar dia apa. Ada orang kata namanya Ribai, dan ada ulama kata namanya Nu'man, dan ada ulama kata namanya Amru. Khilaf lah. Tapi yang popular namanya adalah Abu Qatadah radhiyallahu an, sahabat Nabi. Abu Qatadah radhiyallahu an ni jadi antara orang yang hebat dalam peperangan. Dan Nabi SAW melantik dia ni sebagai tentera berkuda. Panglima perang yang berkuda tu dia.
Dan Nabi Muhammad pernah sebut dalam beberapa hadis memuji tentang ketangkasan dia bawa kuda, Abu Qatadah. Dan Abu Qatadah ni meninggal sewaktu umur dia 70 tahun, tetapi rupa paras dia seperti umur 25 tahun. Awet muda lah ni. Dia kan orang ni awet muda kan, payah nampak tua. Tapi susah, orang sekarang ni orang perempuan suka orang tua tu masalah. Betul. Orang sekarang ni suka orang tua, makin tak ada gigi lagi seronok perempuan tu tengok. Untung orang tua. Kan? Berlaku. Kalau tengok misai tebal lagi orang perempuan suka. Kadang kan. Tu zaman sekarang. Tapi ada seorang ni kita sebut sahabat Nabi ni, Abu Qatadah, dia meninggal 70 tahun, tapi rupa paras dia macam orang umur 25 tahun. Abu Qatadah, dan dia ada riwayatkan hadis dekat kita. Dia cerita satu hari sahabat-sahabat Nabi pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakaru lin Nabi sallallahu alaihi wasallam naumahum fi shalah. Kata dia sahabat dia pergi jumpa Nabi sallam menceritakan mereka dia tidur sampai terlanggar waktu sembahyang. Tidur macam mana tak tahu orang tu. Tidur kan, lala sekali sudah matahari terbit dah. Wah, apa macam kita ni, sembahyang kita macam mana? Soalan. Lalu orang tanya Nabi SAW bagi tahulah. Nabi kata innahu laisa fi nawfi tafritun innamat tafritu fil yaqazah. Nabi kata yang melampau-lampau ni tak berlaku ketika kamu sedang tidur. Melampau-lampau ni berlaku ketika kamu sedang sedar. Maksud melampau-lampau di sini, tindakan kamu tu dikira sebagai salah sekiranya kamu lewat sembahyang kerana kamu tak tidur. Kalau kamu tidur lewat sembahyang, itu tidak diharamkan. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung hadis, kata Nabi, fa idza nasiya ahadukum salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Seseorang kamu yang telah lupa daripada sembahyang ataupun tertidur ketika daripada sembahyang, maka hendaklah dia tunaikan sembahyang apabila dia ingat yang dia itu terlupa nak sembahyang. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni yang kita boleh belajar. Yang pertama, dia nak cerita tentang tidur ketika solat. Tidur ketika solat ni dalam maksud yang pertama, tengah sembahyang tu tidur. Satu hal juga tu. Ada pula satu lagi, dia tidur sampai terlanggar waktu solat. Dua keadaan. Macam mana kes Yang pertama, orang tu tidur ketika solat. Sembahyang dia adalah sah selama mana tidur itu tidak berdengkur. Kalau tidur batal lah sembahyang. Mana tahu dah sembahyang ke tepi kita punya Mamat ni boleh tahan ni, tengah sembahyang boleh jadi hal kan. Contoh sembahyang dia batal. Ataupun masa dia tidur tu ketika dia sedang sujud, batal sembahyang. Dia tidur tu masa tengah sujud sebab punggung terangkat. Kalau dia tu duduk tetap, punggung tak batal apa ni sembahyang. Wuduk pun tak batal. Macam kita lah mari sembahyang, mari kat masjid ni, duduk dengar kuliah, duduk congok bersila kan. Dengar kuliah tiba-tiba terlena. Punggung tak terangkat, wuduk kita tak batal. Wuduk kita tak batal. Tapi kalau duduk patung pusing duk berzikir ya hanana kat situ hari tu boleh. Ini bukan zikir hana ada dah ni. Ini zikir ya banana dah ni. Orang terangkat, pada tidur kan, bukan zikir, tidur lah. Tu panggil zikir banana tu. Duk wah tu. Macam tu batal lah. Sebab punggung dia sudah terangkat. Hukum dia. Ada satu lagi tengah semayang telak sekejap, itu tak batal. Itu tak batal solat. Tapi kalau tidur tu, rasa tidur tu, aku tidur nyenyak ni tengah semayang, jadi hal. Contohlah kan. Macam ni boleh batal semayang. Satu. Yang kedua, orang yang sedar lewat daripada semayang. Sedar lewat daripada semayang. Sedar, apakah wajib dia kena qada semayang? Jawapannya wajib. Siapa kata? Jumhurul ulama, majoriti ulama, kecuali Imam Ibn Hazmin dengan Imam Ibn Qayyim saja kata tak wajib. Sunat saja qada. Penat. Best betul mazhab dia. Kan? Sunat saja qada. Tetapi dia melewatkan semayang itu adalah haram, berdosa. Sebab apa? Sebab merujuk pada hadis yang kita baca tadi. Nabi SAW kata, idza nasiya ahadukum, barang siapa yang lupa daripada tidur, siapa yang lupa daripada semayang ataupun tidur daripada semayang, hendaklah dia tunaikan semayang apabila dia ingat. Suruhan Nabi itu bukan suruhan wajib, suruhan Nabi itu suruhan sunat. Kata Imam Ibn Qayyim, best. Mazhab dia best. Ini pendapat dia. Serupa juga Imam Ibn Hazmin. Imam Ibn Hazmin orang yang mengasaskan mazhab Zahiri lah. Dia kata sunat, tapi mazhab dia semua kata wajib qada. Wajib qada. Jadi dalam mazhab kita Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, kena qada semayang apabila kita terlupa.
sedar subuh pukul 8. Cepat-cepat semayang. Sedar lemak pukul 8 semayang. Qada semayang tu adalah wajib. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali semua mazhab lah. Tapi ada satu lagi bab qada semayang ni merujuk pada semayang lama-lama. 40 tahun dulu. Kita ni tak pernah semayang sejak beranak kecuali umur 40 tahun. Contoh ramai berlaku macam tu. Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man, dia guna istilah akil balik umur 40 tahun. Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man bukan Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man cakap istilah dia akil balik umur 40 tahun. Maksudnya 40 tahun tu tak semayang, tak semayang. Persoalannya 40 tahun tak semayang, kena qada ke tidak? Ikut pendapat mazhab Hanbali tak wajib qada. Mazhab Hanbali Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki wajib qada. Mazhab Hanbali kita tak wajib qada. Sebab apa? Orang tak semayang tu kafir. Mampus, selesai masalah. Al-farqu bainana wa bainal kafir as-salah. Perbezaan antara kami dengan orang kafir adalah semayang. Nabi kata kafir, jadi orang tak semayang tu kafir. Mampus. Jam kalau ikut mazhab Hanbali lah. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi tak, dia kata sebenarnya yang kata kafir ni bukan kafir keluar agama. Kafir di sini merujuk pada kufur nikmat. Kufur nikmat. Nampak? Jadi tak kafir lah, di Islam lah. Jadi disebabkan di Islam wajib dia qada. Nampak ujah dia. Wajib dia qada. Imam Hanbali kata tak, dia kafir. Jadi bila dia ustaz semayang, maknanya baru macam bayi yang baru dilahirkan lah. Baru ustaz semayang. Kan? Berat. Ni cerita berat semua ni kan. Hukum je lah. Dan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi berasaskan kepada hadis ni yang kita baca. Hadis yang mengatakan apabila kamu ingat daripada lupa, teruskan semayang. Kalau terlupa sekejap pun kita kena semayang, yang lama-lama lagi-lagilah kena qada. Ni imam 3 mazhab. Imam Hanafi, Imam Hanbali kata tak, yang kena qada ni yang kita terlepas tadi. Kita ni sedar tengok, alamak terlepas waktu, qada. Yang tu yang wajib tu, tapi yang lama-lama tak payah. Itu kalau ikut mazhab Hanbali. Nampak perbahasan mazhab dia begitu. Yang seterusnya, perlu ke disegerakan ataupun tidak semayang itu? Sudah lewat, adakah perlu disegerakan ataupun tak apalah, buat lengah-lengah pun tak apa. Contohlah kan. Pendapat jumhurul ulama, majoriti ulama mengatakan wajib disegerakan semayang. Wajib disegerakan semayang. Maksudnya kalau kita ni tidur malam, sedar-sedar lewat pukul 8, itu bukan subuh gajah dah tu. Subuh ada nasar dah tu. Subuh bukan ada nasar, tok ada nasar dah tu. Buku contoh lah, sedar pukul 8, pukul 9 kan. Ketika itu cepat-cepat dia kena pergi semayang. Dia kena semayang masa tu juga. Jumhurul ulama lah. Ada ulama kata tak, kita lengah-lengah pun tak apa. Dan ada pula satu perbahasan pula timbul, kalau sekira dia sedar ketika waktu haram. Semayang ni ada waktu haram kan. La salata ba'da salatil fajri, la salata ba'da salatil asri. Nabi kata tidak ada semayang selepas daripada semayang subuh, tidak ada semayang selepas daripada semayang asar. Dalam hadis yang lain pula Nabi ada sebut ketika matahari tegak atas kepala, waktu haram. Kita ni sedar-sedar ketika matahari nak terbit, itu waktu haram. Ataupun kita nak semayang ni matahari turun dekat sebelum maghrib tu kan, waktu haram. Macam mana masalah semayang qada kita? Ada seorang sahabat namanya Abu Bakrah, bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Dia kata kita tak boleh semayang qada pada ketika itu kecuali apabila selesai daripada waktu haram. Tenggelam matahari betul-betul, timbul matahari betul-betul, baru semayang qada. Kita sedar tu, tunggu dulu, selesai dulu waktu haram ni ada pendapat. Tapi jumhur ulama kata walaupun waktu tu waktu haram, bila kamu sedar waktu tu juga kamu kena tunaikan semayang. Ini mengikut keputusan daripada mazhab. Tertidur sampai terlanggar waktu semayang tak berdosa. Kita tidur tak sedar, sedar lewat, adakah berdosa orang macam ni? Jawabnya tak berdosa. Sebab Allah Ta'ala tak ambil salah terhadap orang yang tertidur. Yang salah sengaja tidur lewat, tu salah. Dah tahu dah subuh ni lagi 5 minit, 5 minit tu lah nak tidur. Memang sedap pukul 10 lah Muhammad tu. Kan? Yang tu haram. Tu hukum fiqh dia dalam perbincangan hadis. Dan semua perbincangan kita berasas pada hadis yang kita baca pada malam ni insya-Allah. Pendek banyak merepek kot lain tadi. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Okey, ada pertanyaan? Ada siapa nak tanya? Sila. Hari tu ada orang tanya, tapi SMS masuk lepas anda duduk kat belakang.
pasal janggut. Dia tanya pasal janggut. Dia kata janggut ni wajib ke sunat sebenarnya? Dalam mazhab perbahasan mazhab 4. Banyak mazhab mengatakan berjanggut itu adalah wajib. Banyak mazhab mengatakan berjanggut itu adalah wajib. Tetapi dalam perbahasan moden, contoh Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi kata janggut ni bukan wajib, dia sunat. Sebab apa? Sebab dia di bawah tahsiniyat, kecantikan. Dia bukan satu daruriyat dan hajiat. Benda yang mesti tak. Orang lelaki ni adakah mesti berjanggut? Tak. Sebab ada orang mengatakan berjanggut ni wajib, sebab kalau tak berjanggut dah menyerupai perempuan. Tak semestinya. Tidak semestinya orang tak berjanggut tu makanya menyerupai perempuan. Tak semestinya. Tapi kalau ada lelaki tu dia panggil kamalur rujulah, kesempurnaan kelelakian. Itu dalam perbahasan dalam fiqh. Jadi kalau orang kata ada tak ulama yang mengatakan wajib berjanggut, memang ada. Tetapi kita tak nafikan ada pendapat mengatakan berjanggut tu hukumnya adalah sunat. Nak berjanggut, berjanggut. Tak nak berjanggut, sudah. Saya masalah. Jangan nak marah pula orang tak berjanggut. Ni marah apa ni tak berjanggut? Alah, kau nak berjanggut, berjanggut lah. Salah kau orang berjanggut pula. Kau punya dagu. Ni dagu aku. Aku punya pasal lah. Kan? Jangan duk halang orang nak berjanggut dan orang tak nak berjanggut. Sebab benda ni ada khilaf di kalangan ulama-ulama fiqh. Gitu insyaAllah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan pada kami kehidupan kami dunia baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum.